A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tamu Allah, para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Tuan-tuan, bersama dengan saya sekali lagi, saya Ustaz Saifullah Nasri, merupakan mutawif bagi Andalusia Travel and Tours dan Berhad. Dan pada malam ini bersama dengan tuan-tuan dalam segmen Sempurnakah Umrahku? Jadi minggu ni mungkin pelbagai mutawif kan gitulah mengambil alih segmen ini kerana mungkin ada kekangan masa dan sebagainya. Al-maklum lah tuan-tuan, ni cuti ni kan, gongsi pacoy ni kan. Jadi gongsi pacoy ni ramai orang pergi cuti apa semua, jadi mungkinlah ada kekangan masa dan sebagainya. Tapi tak apa, insya-Allah untuk malam ini saya Ustaz Saifullah Nasri akan menemani anda selama 1 jam 30 minit kurang lebih lah bersama dengan tuan-tuan bagi memberikan penjelasan khususnya dalam bab-bab yang melibatkan ibadah umrah dan juga kefahaman khususnya berkaitan dengan SOP terkini dan sebagainya. Namun kalau kita ikutkan dalam skop perbincangan pada malam ini, saya akan menerangkan kepada tuan-tuan apakah bentuk persediaan dari sudut praktikalnya daripada rumah jika sekiranya tuan-tuan memasuki Makkah dahulu ataupun memasuki Madinah dahulu. Jadi apakah persiapan, bentuk-bentuk persiapan yang perlu tuan-tuan laksanakan. Kemudian kita akan ceritakan juga berkaitan dengan isu masalah wanita yang lazimnya wanita menghadapi masalah-masalah ini berserta dengan niat bersyarat, niat bersyarat. Termasuk juga kalau sempat nanti kita akan merungkaikan juga beberapa bab berkaitan dengan daimul hadasnya, dengan syarat-syarat tawaf sa'inya. Banyak nak cover ni kan. Tuan-tuan boleh tunggu 5 jam, 5 jam boleh, 5 jam. Kan? Kalau tak boleh tunggu tak apa, kan sambung esok pula. So malam ini kita akan ceritalah apa yang boleh untuk kita sampaikan kepada tuan-tuan agar kefahaman itu dapat dihadam dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada persoalan khususnya kepada para jemaah yang akan terbang bersama dengan Andalusia ni 8 hari bulan, 9 hari bulan ni, tak berapa hari je lagi nak terbang umrah ni apa semua ni. Saya tahu tuan-tuan yang sedang menyaksikan video live sekarang ni yang nak pergi 8 hari bulan, 9 hari bulan ni mesti dah tak apa sabar dah kan. Kalau tuan-tuan yang terbang bulan Mac pun saya rasa berkobar-kobar dah semangat kan. Berapi-rapi dia semangat, rasa macam oi, kenapa tak esok lusa nak terbang ni kan. Saya tahu. Jadi semangat itu kekalkan, tak ada masalah. Cuma kita dalam ruang lingkup umrah pasca Covid ini mesti faham yang disebut sebagai bagaimanakah tata cara pelaksanaan ibadah umrah pasca Covid. Kemudian SOP yang ketat yang perlu kita lalui. Dengan insurans tambahannya nak kena beli kan sekarang ni. Dengan dos yang ketiganya mesti dapat kan. Sebelum ni mungkin tak terfikir dalam kepala kita ni nak kena ambil dos ketiga ke. Saya bukan Sinovac, saya ni Pfizer, saya ni AZ, 2 dos cukup dah. Dah cukup dah. Sekarang ni SOP yang terkini ni, ni baru 2 hari lepas ni kan, pengarah Andalusia kita Hajah Hijaz telah memaklumkan wajib. Ini bukannya Andalusia wajibkan, tidak. Yang mewajibkan ini adalah kerajaan. Dah ada dia punya memorandumnya, dah ada dia punya kenyataan rasmi daripada Kementerian Kesihatan. 2 benda tambah, iaitu mesti dapatkan dos yang ketiga, dos penggalak. Yang keduanya mesti ada insurans tambahan. Jadi bab-bab insurans tambahan apa semua ni kita boleh terangkan secara lalu. Tapi kalau tuan-tuan nak membeli insurans tu apa semua, nanti boleh rujuk dengan Puan Jun lah. Nanti dia akan terangkan dengan panjang lebar. Jadi hari ni kita akan ceritakan berkaitan dengan persediaan praktikal daripada rumah menuju ke Mekah dahulu. Ni Mekah ni. Siapa tuan-tuan yang mungkin masuk Mekah dahulu, penerbangan yang masuk Mekah dahulu. Jadi apa persiapan yang perlu tuan-tuan lakukan? Okey, baik. Bercerita berkaitan dengan persiapan yang apa semua, sebelum tu kalau ada soalan, tuan-tuan type soalan nanti banyak-banyak. Nanti insya-Allah dalam 10 kita akan riliskan soalan di bawah ni.
Saya akan jawab satu persatu. Ya. Dan yang ini kita akan cerita dulu. Soalan kita akan jawab pada jam 10 nanti. Ya, gitu. Baik. Kalau tuan-tuan masuk Mekah dahulu, bermakna tuan-tuan akan memakai pakaian ihram. Di mana persoalannya kan? Ada orang tanya, ada orang kata kena pakai kat rumah siap-siap, ada yang kata kena pakai kat KLIA. Jadi kat mana sebetulnya nak pakai? Kalau bagi mereka yang duduk di area Selangor lah, dekat dengan KLIA kan, contohnya Shah Alam, Bangi, Kuala Lumpur pun okey lagi kan, Selayang, Gombak ke apa semua, Semenyih, Nilai, area sekitar, Dengkil ke apa semua ni. Jadi mereka ni saya sarankan pakai ihram siap-siap di rumah. Kan pakai siap-siap apa semua, kemudian boleh menuju ke KLIA dengan tenang, sambil bawa beg bagasi ke apa semua. Jadi mudah gitulah, tak payah nak penat-penat nak menyalin kan, sebab mungkin ramai orang dekat surau, tempat terhad, lepas tu kata nak tukar kat bilik air, nanti takut kena najis apa semua kan. Jadi pakai siap-siap di rumah lah. Paling tidak pakai ihram yang belah bawah tu kan, atas boleh sarung t-shirt dulu, kemudian sampai ke lain nanti boleh buka t-shirt, boleh sarungkan ihram belah atas. Itu mudah ya. Tapi bagi mereka yang mungkin jauh daripada Ipoh, Kedah, Perlis ke mana-mana, jadi pakai baju biasa dahulu, kemudian sampai ke lain baru boleh tukar ya. Jadi persiapan apa semua, kita dah kemas barang apa semua tu, jangan lupa 2 hari sebelum terbang, baik yang masuk Mekah dulu ke, baik masuk Madinah dulu, PCR mesti dilaksanakan. Katalah terbang 1 hari bulan Mac, maka buat swab testnya pada 27 Februari. 27 Februari buat PCR, 28 Februari dapat result, 1 Mac terbang. Gitu. Ya. Kalau sekiranya tuan-tuan terbang ni 9 hari bulan, 7 hari bulan buat swab test, 8 hari bulan dapat result, 9 Februari terbang. Begitulah. Ya. Jadi ambil ruang lingkup 48 jam ke 72 jam untuk buat PCR. Ya. Jadi kita harapkan pada tuan-tuan yang nak menuju ibadah umrah tak berapa lama lagi ni, supaya jaga-jagalah kan kesihatan apa semua. Jangan berada di tempat-tempat yang crowded kan, yang sesak, pasar malam ke apa semua ni. Nak terbang tak berapa hari lagi ni, manalah tahu, kita khawatir kan, kita pergi sekejap pasar malam tu jadi asbab kepada positif COVID. So kita tak pernah tahu. Oleh demikian, tuan-tuan sebaik mungkin elakkan daripada tempat-tempat yang crowded, ramai orang apa semua ni ya. Kalau perlu pun pergi ke tempat crowded apa semua, pakai mask tu biar double kan, double mask kan, pakai sanitize apa semua yang sepatutnya lah ya. Oleh demikian, itu antara persiapan awal lah untuk tuan-tuan jaga diri apa semua. Kemudian kelengkapan untuk senarai-senarai barang ni banyak nak cerita kan, tapi kalau tuan-tuan nakkan senarai barang-barangan apa untuk lelaki maupun wanita, yang nak tahulah berkaitan dengan apa barang yang sesuai nak dibawa menuju ke tanah suci apa semua ni, boleh PM saya kan, boleh PM saya dan saya bagi kan di 013 450 3230 kan. Saya ulang balik nombor telefon saya 013 450 3230. Boleh PM saya akan bagi nanti senarai dengan keterangan untuk semua senarai-senarai barangan yang perlu dibawa kan. Itu kurang lebih lah yang kita dah congak, kita dah tapih. Inilah antara barang-barang yang perlu, yang penting aja untuk bawa. Yang mana tak penting tak payah kan, ini semua benda nak bawa kan, ini macam nak balik kampung aja. Kita bawa apa yang patut aja kan, apa yang patut. Yang lain semua barang-barangan ada boleh beli kat Mekah Madinah sana ya. Kemudian tuan-tuan sampai ke KLIA apa semua tadi, beraturkan beg bagasi kan, letakkan beg apa semua, jumpa dengan Ustaz Mutawif kan. Al-maklum lah 5 hari sebelum tuan-tuan terbang, lazimnya Mutawif bersama pihak pengurusan akan buat Zoom meeting, melalui inilah live begini. Jadi tuan-tuan boleh dengar taklimat daripada Mutawif yang akan bawa tuan-tuan ya. Bagaimanakah keadaan yang perlu berada di kaunter berapa, KLIA berapa, tingkat berapa kan. Jadi semua tu akan dijelaskan melalui Zoom meeting apa semua ya. Jadi tuan-tuan dah tahu dah, bila sampai KLIA aja dah tahu dah, terus tuju tingkat 5 KLIA 1,
terus tuju counter key contohnya untuk pelepasan Saudi Airlines contohnya gitu. Ya. Kemudian sampai sana beratukan beg apa semua, dia orang pun nak tolong bantu tagging beg, bubang tagging. Tuan-tuan pun dah dapat dah apa yang tuan-tuan dapat dan tag apa semua. Kemudian boleh ke mana-mana dahulu di samping tuan-tuan tunggu sehinggalah mutawif maklumkan semula dalam WhatsApp group untuk datang semula di kaunter ambil boarding pass kan, boarding pass, pasport, buku cucuk yang warna kuning tu kan, tu meninggal kokol. Okay, kemudian tuan-tuan akan dapat salinan PCR, salinan pasport juga, surat apa nama, photostat mukim, photostat daripada dos vaksin tuan-tuan, 3 dos apa semua. Jadi semua tu akan dimasukkan dalam satu envelope, itu semua simpan dalam bag sling yang tuan-tuan dapat daripada Andalusia tu. Letak semua maklumat tu dalam tu kan, boarding pass, pasport apa semua tadi ya. Kemudian dah siap apa semua urusan dekat KLIA, tuan-tuan pun boleh menuju terus ke bahagian pelepasan antarabangsa. Kemudian ada juga orang tanya saya, boleh tak ramai-ramai datang hantar ke apa semua? Boleh, saudara mara kan, family apa semua nak hantar boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah ramai-ramai, sebab apa? Sebab ini pasca COVID kan, polis pun tak benarkan ramai-ramai sangat ya. Ini satu bah rombongan Cik Kiah datang. Ni apa hal ni? Inilah dia bakal umrah pertama untuk kampung kita ni. So kita hantar ramai-ramai. Dengan Pak Imam, Pak Bilal semua datang. Jadi tak payah kan, hantar saudara mara 1-2 sudah. Korang nak apa nama, nak bersalam-salaman, nak salam kaut ke kan, nak nangis-nangis apa semua dekat rumah sudah. Yang hantar dekat KLIA ni anak beranak je lah, yang sikit-sikit ya, gitu je lah kurang lebih ya. Kemudian dah masuk ke balai pelepasan antarabangsa, tuan-tuan turun bawah tu ada immigration, cop dekat pasport, cop keluar, naik train pergi ke bahagian terminal antarabangsa. So kita maklumkan jemaah masuk awal lah, masuk awal apa semua. Jadi dah sampai ke bahagian dalam, bila dah tiba masanya untuk boarding, tuan-tuan pun boarding, terbang menuju ke Mekah. Jadi on the way terbang apa semua tu, jangan tidur je kan, jangan lolap aja, takut terlepas mikot. Sebab tuan-tuan yang masuk Mekah, mikot tuan-tuan adalah di Qarnul Manazil, iaitu satu kawasan di atas muka bumi sebelum sampai ke kota Mekah. Maka bagi kita yang masuk daripada Malaysia, daripada Asia Tenggara, kita akan berniat 30 minit sebelum menempuh mikot Qarnul Manazil. Biasanya akan ada pengumuman daripada Saudi Airlines maupun Malaysia Airlines, akan ada pengumuman kan, kurang lebih layak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. After 30 minutes, we will arrive at our destination, Qarnul Manazil. So those who want to enter Makkah, please recite your niat right now. Tu kurang lebih layak, saya pun dah hafal dah. Kan? Jadi bila kapten tu dah bagi pengumuman gitu, kita pun sebagai mutawif akan bantu. InsyaAllah mutawif akan bangun, akan pusing kapal terbang tu lah. Tengok jemaah yang pakai ihram, pakai telekung ni, mana kata mereka ni jemaah yang akan masuk Mekah dahulu. Mungkin ada juga yang akan masuk Madinah dahulu, bercampur dalam satu kapal terbang. Jadi yang masuk Mekah sahaja yang niat ihram umrah, yang masuk Madinah jangan niat pula kan. Ni mamai bangun-bangun, niat, dia pun niat, bantai je niat juga, padahal pakai baju biasa ni. Dia dah mamai bangun tidur apa semua. Jadi insyaAllah mutawif akan justifikasikan mana yang masuk Mekah dulu. Tanya, dah masuk Mekah dulu jangan. Okey, niat ihram umrah dah tadi, masuk Mekah, niat ihram umrah, gitulah kan. Jadi masuk Madinah jangan niat, masuk Madinah terus saja kan, tak payah nak niat-niat. Jadi insyaAllah akan dibantu oleh mutawif apa semua kan. Kalau mutawif tertidur, tuan-tuan tolong kejutkan. Al-maklum lah tuan-tuan, mutawif pun manusia juga kan. Penat ngurus dengan beg KLIA apa semua tadi, lupa pula tertidur, lolap, nyenyak betul. Jadi tuan-tuan tolong kejutlah mutawif. Ustaz, kita nak menempuh mikot Ustaz. Nanti mutawif akan beraksi lah kan, bangun apa semua dan kejutkan jemaah dan sebagainya. Jadi sama-sama lah tolong-menolong, begitulah keadaannya ya. Jadi bila sampai di Jeddah apa semua kan, tuan-tuan dah berniat tadi, sampai Jeddah, apa yang akan berlaku adalah bila keluar daripada kapal terbang sahaja, tuan-tuan akan menempuh yang namanya Kementerian Kesihatan Saudi kan. Dia akan buka balik envelope, tuan-tuan akan buka balik envelope tadi tu, yang dapat kertas berbelalai tadi tu, tunjukkan 3 dos
ataupun tunjukkan PCR, kan PCR tuan-tuan yang dah negatif, not detected COVID, kan tunjuk gitu, dia pun tanpa stiker ke ataupun dia sign ke macam mana, tuan-tuan pun boleh bergerak terus menuju ke depan. Sampai ke depan naik train, kan ini airport baru Jeddah. Naik train pergi ke bahagian terminal utama dia. Depan tu ada immigration. Sampai immigration Saudi, dia akan ada orang tolong aturkan. Sana aja. Ya Allah, haji Allah. Haji Allah. Ikutlah. Ada kurang lebih 30 kaunter. 30 kaunter immigration dibuka. Perempuan semua. Dah nampak lelaki. Orang lelaki dah pupus. Dekat kaunter immigration. Orang lelaki semua dah pergi lapangan kot. Ni yang kerja kat immigration dalam airport ni, perempuan semua lah. Pakai purda semua kan. Jadi tak kisahlah. Yang penting kita membantu ikut arahan. Kemudian dia akan cop masuk, cap jari, cop masuk apa semua. Kemudian tuan-tuan dah keluar selesai. Ambil beg bagasi, ambil troli, tolak keluar custom. Corner kanan nampak aquarium punya, Nala punya besar aquarium kan. Itu aquarium hanya ada di balai ketibaan saja. Jadi siapa nak ambil gambar, ambillah gambar sesiap aquarium. Tuan-tuan pernah pergi aquaria kat LCC, kurang lebih. Tapi aquaria kat LCC kita tu kecil. Ini tu dia kan, 5-6 kali ganda besar betul kan. Dengan jerung, pari semua dalam tu. Siapa nak ambil gambar, ambillah gambar sekejap sebelum turun menuju ke bas masing-masing. Ini nak kurang lebih apa yang tuan-tuan akan lalui perjalanan ketika mana tiba di airport Jeddah. Jadi bas pun dah menanti tuan-tuan. Nanti mutawif akan kirakan jemaah, akan settlekan dengan muasasah, bla 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 bla. Naik bas dan menujulah ke kota Mekah Al-Mukarramah kurang lebih dalam 2 jam perjalanan. Ya. Nanti bersama-sama mutawif bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itulah sampailah ke Mekah. Nanti ada pegawai akan sambut dan ikutilah tuan-tuan punya ziarah umrah yang telah ditentukan oleh Andalusia. Baik, itu kurang lebih perjalanan sampai ke Mekah. Nanti kat Mekah nanti kita masuk cerita pula apa yang akan berlaku di Mekah. Bagi yang Madinah tadi sama je dengan KLA apa semua tu sama, cuma yang bezanya tak pakai ihram kan, pakai baju biasa aja. Kemudian tak ada niat ihram di miqat, tak ada. Walaupun tuan-tuan nanti masuk ke airport Jeddah, menempuh juga miqat Qaulul Manazil tu, bukan tak tempuh juga. Tapi tuan-tuan akan naik bas daripada Jeddah menuju ke Madinah. 6 jam pula ke atas Madinah. Maka yang masuk Madinah dulu tak perlu niat ihram umrah. Ya, jangan ada yang niat pula nanti kena bayar dam macam kambing. Ya, oleh demikian ikut aja jalanan tu apa semua, makan minum apa semua terbang sampai di airport Jeddah tadi. Macam tu jugalah, kena jumpa KKS, Kementerian Kesihatan Saudi. PCR, naik train, immigration, ambil beg, ambil troli, custom dia dan juga jumpa aquarium, turun bawah naik bas, kemudian menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi ini cerita berkaitan dengan persiapan apa dan juga perjalanan nak menuju ke Mekah maupun ke Madinah. Baik. Kemudian kita nak cerita juga berkaitan dengan isu masalah wanita yang mungkin melanda jemaah-jemaah wanita. Ni pun sehari dua ni banyak juga yang PM saya kan, yang WhatsApp saya berkaitan dengan masalah-masalah wanita, apa yang dialami oleh wanita ni apa semua. Antara permasalahan yang dialami oleh jemaah-jemaah wanita kita adalah yang disebut sebagai daimul hadas. Daimul hadas ni tuan-tuan, dia terkesan bukan hanya kepada wanita, lelaki pun kena juga, kan? Dia ada 5 bab untuk daimul hadas, iaitu yang pertamanya buasir. Akan buasir ni kena pada lelaki perempuan. Yang keduanya kencing tidak tus, kan? Pantang bersin, acum pap keluar, kan, ada cot keluar, ataupun batuk cut dia keluar. Jadi ini injak problem. Jadi biasanya kita dah berusia dia apa semua ni, ini memang datang lah kan, masalah prostat, masalah kencing tidak lawas ni memang datang. Ya. So ini lelaki perempuan boleh terima. 3 lagi adalah pada wanita saja, iaitu keluar angin daripada faraj, keputihan dan juga istihadah. Jadi ini 5
disebut sebagai daimul hadas kalau sekiranya dia memang kerap keluar lah, memang kerap keluar dengan masalah kencing tidak tosnya, memang tak boleh nak buat apa kan, dengan masalah buasi yang mungkin berdarah-darah lagi apa semua. Jadi apa yang perlu kita lakukan khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah tawaf dan juga bersolat di dalam Masjidil Haram. Okay, baik, kita ada dua bab yang paling utama, tawaf dan juga solat dalam salat apa ni, ya betul. Terima kasih Tuan Haji Abdul Sani kan, berkaitan dengan sekarang saja. Jadi betul tu kan, masuk Madinah dulu tak payah nak niat nak umrah. Okey, berbalik pada tadi tu. Saya sebab pop up ni saya kena baca lah kan. Ni kan ada apa maklumat-maklumat penting ke apa semua. Okey, baik. Berbalik pada isu daimul hadas tadi ni. Okey, baik dua masalah utama iaitu orang daimul hadas nak pergi buat umrah, orang daimul hadas nak masuk Masjidil Haram untuk solat. Kita bincang dulu bab umrah. Okey, bagaimanakah seseorang yang daimul hadas boleh menyelesaikan umrah dia? Sebab ialah tengah tawaf keluar kan, tengah tawaf keluar takkan nak ambil wuduk medang kan, tengah tawaf keluar air kencing ke apa semua, ni dah kena kat ihram pun mungkin apa semua. Jadi sebenarnya keadaannya baik, kita kena kenal diri bahawa kita ni memang daimul hadas. Yang pertama kenal diri dulu. Ada orang tak kenal diri, saya entah macam kencing apa semua ada gitu kan. Jadi orang daimul hadas itu kategori tadi tu ada 5. Jadi kalau kita memang dilanda dengan kencing tidak tos, terkeluar seluruh kat seluar lah apa semua, bermakna kita ini dalam kategori daimul hadas. Orang yang daimul hadas bila pergi umrah, antara persiapan yang perlu dibawa adalah pampers dewasa. Pampers dewasa tu tolong awak stok banyak sikit ya. Kadang-kadang separuh beg pampers saja. Apa sebab? Sebab di Saudi, di Mekah Madinah, nak cari pampers dewasa payah nak cari pampers dewasa ni. Oleh demikian bawa pampers dewasa siap-siap daripada Malaysia. Mungkin satu hari tu 5 pampers kan. Jadi beberapa hari tuan-tuan umrah Mekah Madinah, bawa lah persiapan dan sebagainya, bawa lebih sikit apa semua kan. Jadi pampers dewasa tu memang kena bawa. Bila sampai saja di Mekah, ni cerita sampai Mekah ni. Sampai Mekah sama ada tuan-tuan masuk Mekah dahulu ataupun masuk daripada Madinah dahulu, Madinah ke Mekah. Sampai saja di hotel di Mekah, masuk hotel kan, bertenang. Kemudian kita ada bagi masa kurang lebih dalam sejam lebih kan, untuk tuan-tuan bersiap-siap bersama dengan grup pergi melaksanakan ibadah umrah. Jadi dalam bilik hotel tadi tu untuk persiapan mandi bagi bersih apa semua. Dah mandi, dah bersih, pakai pampers, ambil uduk kan. Jadi pampers bersih, ambil uduk. Uduk yang sempurna di dalam bilik tersebut mampu menyelesaikan semua pekerjaan ibadah umrah kita. Jadi bagaimana cara dia? Bila kita dah mandi, ambil uduk pakai pampers, bawa botol air spray juga, botol air spray bawa juga dalam bag sling buat spare ya. Tuan-tuan turun ke lobi bersama dengan mutawif, bergerak sampai depan hotel Safwah tu. Nanti akan ada datang grup-grup daripada hotel Olayan, daripada hotel mana-mana Anwar Diafah, sebab nak masuk ke medan tawaf untuk umrah melalui permit etamarna daripada syarikat Husam ataupun Muassasah Andalusia di Saudi. Jadi dia akan kumpul dulu. Kita pun menuju masuk ke medan tawaf. On the way pergi turun hotel tu dah terbatuk, dah terkeluar lah tu. Adakah batal dia punya wuduk? Tak batal. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan daimun hadas. Tak payah salin pampers dan tak batal wuduk. Terus turun, masuk ke dalam masjid. Terus saja bersama dengan mutawif. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ilal hamd. Terus saja 7 pusingan. Laksanakan 7 pusingan tawaf dengan sempurna. Walaupun tengah tawaf terkeluar kan setitis 2 titis akibat daripada kencing tidak tos, maka dimaafkan. Umrah kita sah, tawaf kita sah kan? Kita perlu ganti pampers dan sebagainya. Tak perlu ambil wuduk baru, tak perlu ganti pampers ya. Sampailah tawaf kita 7 pusingan habis. Cuma pastikan berturut-turutlah 7 pusingan tu. Tak boleh berhenti. Buat 5 pusingan lepas tu berhenti sekejap lah, minum air zam-zam kejap. Tak boleh. Kalau gitu batal habis
wuduk kita batal habis kita punya pusingan tawaf apa semua, tuan-tuan kena balik hotel, kena bersihkan diri, pakai paper baru, payah. Dia banyak kerja tuan-tuan. Sebab apa? Masuk dengan permit. Ada pegawai muasasah kita iring tadi masuk ke Masjidil Haram. Bila kita dah ada masalah, kita keluar balik ke hotel, nak masuk balik payah. Sebab apa? Sebab kita tak ada mohon permit kat handphone. Kita melalui permit kertas daripada muasasah. Oleh demikian, ini kena jaga betul-betul lah, jaga betul. Ya. Jadi 7 pusingan mesti berturut-turut. Kemudian wuduk tu juga boleh tuan-tuan selesaikan solat sunat tawaf 2 rakaat. Bila bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah batal wuduk di hotel tadi. Ya. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan menuju sa'i. Sa'i perlu ada wuduk tak? Sa'i tak perlu ada wuduk, tak ada masalah ya. Sa'i tak perlu ada wuduk, maka jalan terus saja sa'i tu. Ya, gitu. Okey, baik. Itu bagi orang daimul hadas yang nak menyelesaikan ibadah tawafnya. Bagi orang yang nak bersolat pula, bagaimana keadaannya? Sebab solat sekarang ni dengan dengan pasca COVID apa semua ni, terhad nak masuk. Memang kita ada gelang, kita ada usahakan bagi satu gelang biru, yang mana dengan gelang biru tersebut tuan-tuan boleh masuk ke medan tawaf, masuk ke tempat solat di tingkat 1 Masjidil Haram, baik belah Safa belah kanan tu ataupun belah kiri melalui King Fahad Gate apa semua, boleh masuk, tak ada masalah. Dengan ada gelang biru ni untuk solat, tak perlu nak permit solat dah. Cumanya ada masa kadang-kadang ditutup kan, disebabkan mungkin penuh kah, mungkin dia belum selesai cuci ke, gitulah, macam-macam masalah. Ya. Jadi kita nak kena ambil wuduk untuk orang daimul hadas bila masuk azan baru sah wuduk dia. Jadi bagaimana keadaan kita boleh solat dalam Masjidil Haram begini? Kan kita dalam masjid bila azan takut dia tutup pintu, orang dah penuh dalam kan, tutup pintu tak masuk. Ini berlaku tuan-tuan dah, ni juga berlaku tu kat King Fahad Gate, dia tutup pintu sebab apa? Dia kata dia dah penuh. Maka mungkin dia halau pintu lain apa semua. Kita orang yang daimul hadas, kita nak kena pergi awal masuk dalam masjid. Kalau kita pergi lewat pintu tutup macam tu, sampai bila kita nak sembahyang dalam masjid? Okey, itu masalah dia. Baik, orang yang daimul hadas, mereka mesti bawa botol air spray. Itu wajib lah. Bawa botol air spray, simpan dalam bag sling. Kemudian di hotel tadi, bersihkan diri, mungkin mandi ke, bersihkan diri ke apa semua. Ambil wuduk sempurna, pakai pampers. Daripada hotel menuju ke masjid, pergi awal lah. Sebab apa? Sebab nanti takut pintu tutup ke apa semua kan. Tak ada masalah. Pergi awal je. Pergi setengah jam awal. 30 minit awal pergi masuk Masjidil Haram. Dah masuk dalam Masjidil Haram, walaupun dah terkeluar sikit sebanyak tadi, sebab kita jalan kan, kita jalan kaki dan apa semua, takut terkincit sebab daimul hadas kan, injak dan lus apa semua. Kita masuk masjid. Masuk masjid dengan wuduk di hotel, kita boleh buat solat sunat dulu. Sebab azan belum masuk lagi, so kita boleh buat solat sunat dulu. Masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat taubat, solat sunat hajat, buatlah solat sunat apa pun, sebab Mekah ditiada larangan solat sunat. Buatlah solat sunat apa pun boleh. Ya, bila-bila masa pun boleh, tak ada masalah. Jadi setengah jam awal tu kita sampai masuk Masjidil Haram, kita sembahyang dulu lah. Sembahyang sunat dulu apa semua. Bila azan sahaja, Allah, kita azan. Bila azan, wuduk tuan-tuan di hotel tadi batal. Batal. Maka ada botol air spray. Itu sebab kena bawa kan, botol air spray tadi tu, ambil botol air spray, wuduk pakai botol air spray. Wuduk muka sekali, kata apa semua, dah memadai. Sebab ini rosah, ini darurat kan, tak payah sampai 3 kali nak kumur-kumur semua, tak payah kan. Ini ada pula kajian berkumur. Mak buang mana nak tahu kan lah, telan. Kan? Oleh demikian, tak payah nak kumur-kumur bagai. Ambil yang wajib aja kan, saja aku mengangkat hal kecil kan Allah Taala, saja aku wuduk kan Allah, spray terus muka. Sekali rata semua air, biarkan. Tangan pula kan, daripada ujung ke ujung. Kan sekali kata sini ke sini, kiri pula rambut kan, 3-4 helai minima. Kemudian kaki, semua dulu kaki. Wuduk yang baru dengan botol air spray itu mampu menyelesaikan tuan-tuan punya solat fardu dan juga 2 solat rawatib yang mengiringi dia, iaitu qabliyah dan juga ba'diyah. Ya.
Pampers nak ganti tak? Pampers tak payah ganti. Sebab ini adalah daimul hadas. Cuma wuduk mesti baru. Ya, pampers tak payah ganti. Wuduk saja mesti baru. Ya. Kemudian dia, yalah, dah wuduk sempurna. Maka bila dah habis azan apa semua tu, dia pun dah habis wuduk kan. Azan kan panjang, kurang 3 minit lebih. Jadi habis azan, kita pun dah habis wuduk siap-siap dah dengan botol SP kita tadi. Maka habis azan, kita pun bangun untuk solat sunat Qobliyah Zuhur contohnya. Kan? Buatlah 2 rakaat. Lepas tu tunggu Pak Imam. Pak Imam iqamah, muazzin iqamah, semayanglah ikut Pak Imam. Semayang ikut Imam 4 rakaat solat Zuhur, kemudian diikuti dengan solat sunat ba'diyah pula 2 rakaat. Maka habis ba'diyah, Assalamualaikum warahmatullahi, maka batallah pula wuduk untuk solat tadi. Kan? Jika tuan-tuan nak pula bertawaf sunat apa semua, wuduk lain. Dengan betul aspek tadi tu wuduk lain. Jadi itu antara cara, kan? Cara bagaimana orang yang nak solat dalam Masjidil Haram bagi kategori daimul hadas dan juga bagi orang daimul hadas untuk melakukan tawaf, sama ada tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf apa pun, itulah kaedahnya. Okey, baik ya. So selesai untuk daimul hadas. Baik, kemudian niat bersyarat. Okey, baik. Dalam bab niat bersyarat ini, kita telah nyatakan beberapa kali dah penjelasan kita bahawa untuk niat bersyarat hanya wanita sahaja, hanya wanita sahaja yang boleh niat bersyarat. Lelaki tidak boleh niat bersyarat. Kan memang ada dah kenyataan yang soal saya lah kan, ada yang berikan soalan, ada yang mengatakan bahawa boleh buat niat bersyarat bagi lelaki. Tetapi kita berpeganglah pada pendapat asal bahawa lelaki memang tidak ada niat bersyarat. Dan saya berpegang dengan kita punya Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Datuk Daud Cengah, di mana Datuk Daud mengatakan bahawa sama juga penjelasan beliau, lelaki tidak boleh niat bersyarat, hanya wanita sahaja. Apa sebab? Kan? Sebab orang perempuan ni dia banyak penyakit-penyakit yang melibatkan dia kan, dengan keputihan, dengan daimul hadas tadi, dengan istihadahnya, angin keluar daripada depan dan sebagainya, yang mana benda-benda ini tidak berlaku. Lelaki tak ada keputihan apa semua kan, paling tidak pun kencing tak tos, itu masuk daimul hadas kan. Tapi ceritanya bab-bab besar tak ada berlaku ya. Oleh yang demikian, kita tetap dengan pendirian bahawa orang lelaki tidak boleh niat ihram bersyarat, hanya perempuan sahaja niat ihram bersyarat ya. Dengan niat yang bagaimana? Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul. Ya. So, ulang balik. Ni saya baca ayat buku lah kan. Ayat buku memang ada sahaja aku ni. Kan? Bukan saja aku, bukan saja. Tak ada sahaja. Ni sahaja. Kan? Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, maka aku akan bertahallul. Maka itulah niat bersyarat bagi wanita. Maka orang perempuan yang mana datang daripada Madinah ataupun datang daripada Malaysia pergi ke Mekah, sama ada kaum manazil ataupun miqat bin Ali, bila sampai Mekah tiba-tiba uzur dan keluar haidnya, dalam perjalanan lagi dah terasa keluar, sebab ialah mungkin dia hari yang hujung-hujung, hari ke-7, hari ke-8 dah ni, bila nak tahu uzur apa semua kan, tiba-tiba datang pula hari yang dia on the way nak pergi Mekah. Tengok, masuk bilik, cek, tengok memang darah, bermakna memang uzur. Maka niat dia apa? Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ni dia halangan syarak ni, uzur ni. Halangan syarak, uzur. Orang uzur tak boleh pergi tawaf. Maka itu halangan syarak. Maka aku akan bertahallul. Maka dia pun buka tutup, buka skap, ambil gunting, rak, keluar ihram. Keluar ihram umrah. Tak payah tunggu lama-lama. Mungkin ada juga dalam pembacaan tuan-tuan, kena tunggu 2 hari, 3 hari. Lama tuan nak tunggu kan. 2-3 hari tu kalau bersuami, suami geram, tengok kan. Masalah juga tu. Yang mana dengan suami? Takkan lama-lama dalam ihram, mana boleh tahan. Ataupun mungkin dia yalah kan, nak jaga dengan ihram, dengan rambut jenuh, takut-takut dia kan. Oleh demikian, tak berapa sesuai orang wanita ni
ihram lama-lama kan, tunggu 3 hari mengharapkan fatrah an-naqa kan. Fatrah an-naqa apa tu kan? Fatrah an-naqa tu ialah contoh biasanya wanita dia haid 6 hari 7 hari. Contohlah 7 hari lah contoh. Hari pertama keluar uzur, darah banyak. Hari kedua banyak, 3 sikit, 4 dia berhenti. Kan? Hari keempat ni uzur dia berhenti, darah tak keluar lah. Yang mana dia lazimnya keluar uzur 7 hari. Tiba-tiba hari keempat ni dia berhenti. Bila hari keempat berhenti, tunggu 6 jam. Kan? Tunggu 6 jam ataupun 8 jam, tengoklah keadaannya. Dan dia cek betul-betul berhenti. Keluar dalam kering, maka dia yang mana dah keluar daripada ihram tadi, boleh pakai telekong. Kan? Pakailah pad untuk menampung kod keluar balik apa semua. Pakai telekong siap-siap. Tahan taksi depan hotel. Pergi ke Tanah Im. Niat ihram umrah. Sama juga, bersyarat juga di situ. Masuk semula ke Mekah untuk buat umrah segera. Kan? Jadi nak mengharapkan hari Fatrah Naqa ni datang, nak tunggu lama-lama nak ihram 3 hari tak baloi. Nanti macam-macam masalah. Rambut gugur lah, itulah, inilah, macam-macam. Jadi niat bersyarat itu bertujuannya apabila sampai aja di Mekah, kalau memang uzur, keluar ihram. Tunggulah Fatrah Naqa. Bila dapat Fatrah Naqa aja, luar dan dalam bersih, tunggu 6-7 jam, naik taksi pergi Tanah Im, kemudian patah balik ke Masjidil Haram, segera menyelesaikan umrah, segera menyelesaikan ibadah tawaf 7 pusingan. Kemudian lepas tawaf, masa sa'i dia keluar balik, tak ada masalah dah. Yang penting tawaf tadi tu selesai. Tawaf ini perlu bersih. Kan? Tawaf ini perlu bersih. Maka tidak boleh wanita yang berhaid melakukan ibadah tawaf. Haram hukumnya. Baik. Kemarin ada satu seorang bertanya, ada satu video yang mengatakan bahawa wanita yang uzur boleh melakukan tawaf juga dengan dia menukar kepada mazhab yang lain. Hanafi kalau tak salah saya kan. Namun begitu, kita telah melihat bahawa tidak boleh kan, tidak boleh dan tidak wajar bagi wanita yang uzur melakukan tawaf. Walaupun itu pandangan mungkin ada, tapi itu kaul yang dhaif lah, kaul yang lemah, yang mana jumhur secara totalnya mengatakan bahawa wajib wanita ini dalam keadaan suci untuk melaksanakan ibadah tawaf. Tak boleh ada keuzuran. Sebab apa? Sebab kita nak menghadap Tuhan yang maha mulia, kita dalam keadaan kotor. Analoginya, kalau saya boleh petik lah kata Datuk Daud Cik Ngah yang bagi basic kat saya. Dia kata apa? Dan analoginya adalah, kalau kita dalam keadaan uzur, suami kita pun tak nak dekat dengan kita kan. Apatah lagi Tuhan pula kan yang maha suci nak dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan yang haid. Kita dalam keadaan yang tidak bersih. Kan? Jadi oleh demikian, memang tidak sepatutnya kan orang wanita yang uzur melakukan ibadah tawaf. Sebab tawaf ini ibarat solat. Wanita uzur, mana boleh solat? Kan boleh juga solat kan, uzur-uzur solat. Semata-mata nak takarrub ilallah, kita pun solat juga uzur-uzur. Tak boleh. Sebab apa? Sebab memang dalilnya jelas menyatakan bahawa wanita yang uzur ini tidak boleh mendatangi solat, tidak boleh melakukan ibadah tawaf apa semua. Contoh mudah, kalau tengok zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi buat hajatul wada', Aisyah ketika itu muka masam aja kan. Nabi pun meneka bahawa ini mesti uzur kan, sebab muka masam je. Sebab ialah Aisyah dalam keadaan uzur, dia rasa sedih lah, tak boleh nak buat haji apa semua. Maka Nabi mencerikan dia, apa kata Nabi? Bahawa wanita uzur boleh buat semua ibadah haji melainkan tawaf sahaja. Tunggulah bersih kan, tunggu bersih barulah pergi buat tawaf. Itu maksudnya. Kenapa Nabi tak suruh Aisyah tawaf terus saja kan? Uzur-uzur pun tawaf semata-mata untuk takarrub ilallah, nak mendapatkan diri pada Tuhan. Saya uzur pun saya tawaf jugalah. Tak boleh sebab wanita ini dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak bersih, maka tidak boleh mendatangi solat, tidak boleh mendatangi medan tawaf untuk bertawaf. Sama ada umrah ke, tawaf sunat ke, tak boleh. Maka kita tegaskan lagi bahawa wanita uzur tidak boleh bertawaf umrah maupun tawaf-tawaf yang lain. Oleh demikian, tunggulah sehingga bersih, mahupun fatrah an-naqa tadi kalau ada. Kan? Kalau ada fatrah an-naqa dan memang berhenti haid dia, luar dalam bersih, pakai telekong, tahan taksi, pergilah Tanah Im segera.
kemudian doalah pada Tuhan banyak-banyak supaya uzurnya ditahan betul, jangan keluar lagi, pergi sesat tawaf segera, kan, tawaf tu bersingan segera, lepas tu pergi sa'i, kan, sa'i dia keluar balik tak ada masalah lah apa semua, kan. Okay, baik, itu cerita dengan berkaitan dengan orang uzur ketika mana boleh tak bertawaf apa semua, kan, ataupun niat bersyarat tadi, ya. Adapun lelaki niat ihram biasa sahaja, aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, habis, kan. Andai katalah orang lelaki ni Allah Ta'ala uji dengan COVID, masuk hospital apa semua, maka dia boleh tahallul ihsar, kan. Tahallul ihsar tu apa dia? Iaitu tahallul ihsar ni keluar ihram dia dengan menyembelih seekor kambing, kan. Keluar ihram dengan menyembelih seekor kambing. Bagi kat mutawif, nanti mutawif laksanakan penyembelihan, mutawif akan maklumkan pada jemaah bahawa dah sembelih ihsar, barulah dia keluar daripada larangan ihram dia, barulah boleh salinkan ihram kepada baju biasa dan sebagainya, ya. Jadi itu ada dia pun cara untuk kita selesaikan, bukan semata-mata niat ihram bersyarat aja, kan. Bagi lelaki nak mudah, tak nak bayar dam, dia niat bersyarat, tak boleh, kan? Tak boleh, pakai niat ihram biasa sahaja. Okey, baik, ya. Baik, itu kita dah cover lah berkaitan dengan tajuk untuk hari ini, iaitu persediaan praktikal daripada rumah ataupun Madinah, isu masalah wanita dengan mahram dan juga niat ihram bersyarat, kan. Kalau wanita, isu masalah wanita dengan mahram hari ni, mungkin ada orang kata, boleh ke pergi umrah wanita solo je, kan, tanpa mahram? Tanpa mahram. Setakat ni nampak gaya Andalusia boleh handle lah bab ni, bermakna jemaah boleh pergi walaupun tak ada concern apa semua, dia boleh pergi umrah, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah lah tu, kan, boleh pergi. Mungkin ada yang ibu tunggal, kan, dah berpisah dengan suami, anak pula kecil-kecil lagi, tapi teringin nak pergi umrah, maka insyaAllah lah anda bisa boleh bantulah tuan-tuan, kan, gitu. Okay, baik. Jadi lontarkan soalan, insyaAllah kita akan jawab persoalan-persoalan yang mungkin ditimbulkan pada hari ini, mudah-mudahan menambah lebih kepahaman kita. Okay, baik, silakan Ustaz. Daripada Umi. Ustaz, macam mana kalau berniat selepas kapal terbang berlepas? Okey. Boleh tak terbang aja niat ihram umrah? Boleh, tak ada masalah, kan? Boleh, tak ada masalah. Cumanya bila kita baru berlepas, kita tak tahu kebarangkalian kapal terbang tu U-turn balik ke, kan, mana tahu delay pula ke, macam-macam lah. Sebab bila sebut gini, ada satu kes masa haji, tak ingat tahun bila, tapi tahun 90-an lah berlaku gitu. Jemaah haji, kapal terbang haji tu terbang, baru nak terbang dengan niat dalam kapal terbang, dia pun kapal terbang terbang. Sekali kapal terbang tu patah balik, kan, delay, ada masalah apa benda, dia patah balik. Kemudian haji tadi ni, dia anggap, tak apalah, niat ihram tadi tu kira batal lah. Kira batal lah begitu. Dia pun pakai seluar jin balik, pakai, dapat tidur semalam kat hotel, kan. Esok pergi penerbangan hari itu dibatalkan, esok baru terbang semula. Jadi dia pun pakai seluar jin apa semua, malam bersama dengan bini pula, dah. Jadi fasad terus dia punya haji apa semua, kan, jadi rosak haji dia. Jadi oleh demikian, kita tak sarankan sangatlah bila baru terbang niat ihram. Biarlah kapal terbang tu dah terbang betul, dah melintasi Sumatera, dah masuk ke lautan Hindi sana, barulah niat. Dah ada masalah, kan, dah niat awal, takut tertidur terlelap apa semua, kan. Tapi saya ulang balik tadi, insyaAllah kita punya mutawif akan mengejut jemaah lah dan memesan jemaah supaya standby untuk berniat ihram dalam kapal terbang. Tapi baru-baru terbang niat, kita risau benda tu boleh berlaku, ya. Okey, wallahualam. Soalan seterusnya daripada Nara Harun. Ustaz, sampai ke Madinah, ke Mekah, ada gunakan train ke? Okey, baik. Untuk train ada sehala, iaitu sama ada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Adapun daripada hala yang lain, Jeddah airport ke Madinah, Jeddah ke Mekah apa semua, sila rujuk Andalusia. Kan, ada tak perkhidmatan dia orang buat gitu? Tapi yang setahu saya lah, jemaah naik bas lah, yang lain tu naik bas. Tapi kalau nak merasa Madinah ke Mekah naik train, boleh, sehala.
Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Itu boleh lah. Boleh ambil train. 350 untuk ekonomi, 450 untuk business coach. Kan, satu orang. Satu hala. Daripada hotel Madinah, contoh hotel Madinah ke stesen Madinah, hotel Madinah ke stesen kereta api Madinah, itu jemaah bayar sendiri tu, tak termasuk package. Kemudian sampai ke stesen kereta api Madinah tu, jemaah sendiri tu, tak ada pegawai, tak ada mutawif, tak ada. Sebab mutawif akan handle bas. Sebab train ni seorang dua je. Lain satu grup mutawif tu semua naik bas, naik train. Mutawif untuk naik train. Tapi ini kalau seorang dua aja naik train, yang majoritinya naik bas, maka seorang dua tadi ni akan diuruskan oleh pegawai Madinah daripada hotel aja. Naik taksi sendiri, bayarlah dekat taksi tu sendiri 30 rial, kurang lebih 30-40 rial. Sampai stesen, sendirilah check in apa semua. Gerak menuju ke Mekah 2 jam setengah. Sampai stesen di Mekah, ambil taksi mana-mana ada kat depan stesen tu, pergi ke hotel tuan-tuan di Mekah. Olayan Al-Haram ke, Safwah ke, Mekah Tower ke, Anwar Diapah ke, Nada Diapah ke, itu sendiri. Jadi kurang lebih 30 rial, 40 rial juga. Jadi yang ini bayar asing, taksi ni bayar sendiri kat sana. Tuan-tuan bayar 350 tu, 450 untuk business coach tu, untuk satu hala punya perjalanan. Boleh ambil train, boleh rujuk pajak Andalusia untuk ambil train tadi usaha. Ya, Wallahualam. Kemudian Nur Lailawati Abdul Majid, Ustaz, jika seorang itu tak tahu dia berniat juga kena dam ke? Dia atas kapal terbang, dia berniat, walaupun bagaimanapun dia tahu dia akan pergi Madinah dulu. Macam mana Ustaz? Kan? Ya, dia berniat juga sedangkan dia menuju ke Madinah. Apa nak buat? Kan? Kalaulah sekiranya dia dah berniat ihram umrah dalam kapal terbang, tapi tiba-tiba ke Madinah, kan? Tiba-tiba ke Madinah, adakah atas alasan dia tak tahu ataupun dia tak sedar, kan, macam mana? Maka jawapannya kena dam jugalah, kan, kena dam juga kalau nak keluar daripada ihram. Sebab bila berniat ihram, ihram dia bukannya main-main. Dia macam lapas talak juga. Boleh ke kita, alamak, tak perasan talak lah apa semua tadi, kan, marah apa semua, talak apa semua, kita boleh cop-cop ke? Tak boleh, kan. Sama jugalah niat ihram. Itu sebab kena ambil tahu. Kan, alasan tidak tahu itu tak boleh terima. Dia mesti ambil tahu. Sebab apa? Sebab kita dalam fatrah menunaikan ibadah umrah ini ibadah bukan hari-hari kita buat. Ini kita buat semua hidup, inilah baru sekali kita nak buat. Belajar dan ambil tahu. Jangan jadikan alasan tak tahulah, tak sengajalah. Kan, ustaz tak beritahu lah, ustaz pula yang salah. Kan? Jadi bukan cerita kita tak tahu ke apa semua, ambillah tahu, kan, bila kita nak pergi umrah ni apa semua. Mudah-mudahan dengan ilmu kita tadi tu, tahu, kita hadam betul-betul, hafal, ingat betul-betul, siap kita boleh cerita pula pada jemaah-jemaah lain yang boleh ambil bantuan, ya. Maka nak keluar ihram kena bayar dam juga seekor kambing, ya. Wallahualam. Seterusnya daripada Khairul Ikmal, Ustaz, jika kita nak buat umrah sunat, kita kena buat tawaf, sa'i dan bercukur juga ke untuk umrah sunat? Umrah sunat kena juga tawaf, sa'i, bercukur gunting. Nama saja umrah mesti ada 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Apa dia? Niat. Niat yang pertama, niat ihram umrah. Kedua, tawaf 7 pusingan, sa'i 7 kali balik, cukur gunting dan juga tertib pada semua rukun. Sini bila dah niat ihram umrah aja, maka wajib umrah dia adalah tu dia, kan, wajib umrah dia adalah dia mesti berniat ihram umrah tu di mana? Di miqat. Yang keduanya 13 larangan ihram tertakluk ke atas dia. Ini dia 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Nama kata umrah, baik umrah wajib ke, umrah sunat ke, umrah badal ke, umrah nazar ke, nama kata umrah ini semua mesti buat. Lain kalau tawaf sunat, tawaf bukan umrah, tawaf sunat. Tawaf sunat tak ada sa'i, tak ada ihram, dia tawaf sahaja, ya. Jangan pula tawaf sunat pergi pula sa'i pula, tak payah. Tawaf sunat 7 pusingan saja aku melakukan tawaf sunat 7 pusing Allah Taala. Maka dia pusing 7 kali Kaabah, tawaf sunat sahaja. Maka itu bukannya umrah,
tiada larangan ihram dan sebagainya. Tapi kalau umrah sunat, umrah wajib, umrah badal, umrah nazar, dia ada yang namanya larangan-larangan ihram dan juga ada namanya rukun umrah dan juga wajib umrah yang 5 tadi ni ya. 5 rukun umrah dan juga 2 wajib umrah. Wallahu a'lam. Seterusnya. Daripada Faridah Siddiq, Assalamualaikum. Jika kita tengah buat tawaf sunat, pusingan tak cukup, wuduk terbatal. Macam mana Ustaz? Kan, jika kita tengah tawaf sunat, pusingan tak cukup lagi, wuduk batal. Okey, contoh. Contoh kita ambil pusingan yang kelima lah. Yang 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru masuk yang kelima, ni yang 5 ni. Rot kentut. Maka 5 sahaja batal. 1, 2, 3, 4 sah. Ya, 5 sahaja batal, 1, 2, 3, 4 pusingan tadi sah. Bermakna dia ada hutang untuk pusingan 5, 6, 7, 3 pusingan lagi dia ada hutang. Maka dia pun pergi ke tepi, ambil wuduk dengan botol ais spray dan masuk balik ke lampu hijau dengan pusingan yang keberapa? Yang kelima balik. 5, 6, 7 selesai dia punya tawaf dia. Itulah cara bagaimana nak menyelesaikan tawaf dia. Bukannya bila kentut pusingan yang kelima habis rosak. Daripada kosong balik dia kena tawaf. 1, 2, 3, 4 sah. Yang 5 sahaja yang dia perlu ulang semula. 5, 6, 7 selesaikan. Tapi bagi mereka yang daimul hadas, tadi kan syarat utama dia daimul hadas mesti tawaf berturut-turut. Maka bila dia kentut saja, kentut tak termasuk daimul hadas. Daimul hadas saja 5 je kan, kentut tak termasuk. Bila dia kentut saja habis semua rosak. Maka dia kena wuduk balik dengan botol ais spray apa semua, kena mula balik satu. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bagi daimul hadas. Jadi orang daimul hadas ni ada rusah dia, ada juga dia punya masalah dia. Kan? Kalau dia kentut apa semua, dia kena mula balik pusingan daripada satu semula. Ya. Wallahualam. Seterusnya. Daripada Miss Amit, Assalamualaikum. Kalau kita masuk Jeddah dulu, bila pula kita nak ziarah ke Madinah? Depends kepada fikir yang tuan ambil. Ya, Andalusia punya fikir banyak. Kul Jed Medkul contohnya kan. Kul Jed Medkul. Kuala Lumpur, Jeddah, Madinah, Kuala Lumpur. Bermakna tuan-tuan masuk Mekah dulu. Kan? Kul Jed masuk Jeddah, pergi Mekah dulu. Selesai umrah apa semua, apa saja ziarah hari kat Mekah selama 7 hari, naik bas pula ataupun naik train menuju ke Madinah. Sampai Madinah kita punya ziarah Madinah pula. Ziarah dalam, ziarah luar, ziarah tambahan apa semua. Okey, balik daripada Madinah, airport Madinah, balik Nasha. Kalau jenis Kul Jet Kul, ini payah nak dibagi tahu awal. Sebab ini kita akan tahu kurang lebih dalam 2 minggu, 3 minggu sebelum terbang. Sama ada tuan-tuan Kul Jet Kul ni masuk Mekah dulu ke ataupun Madinah dahulu. Jadi ini ditentukan oleh airlines. Dia masuk Jeddah, betul lah. Kemudian tanya Andalusia lah. Ni Kul Jet Kul masuk mana dulu? Mekah dulu ke Madinah dulu? Tengok pada atur cara Andalusia. Dia aturkan Kul Jet Kul masuk Madinah dulu ke Mekah dulu. Dan ada Kul Jet Kul masuk Madinah dulu. Macam saya kan untuk 9 Februari ni, dapat terbang saya 9 Februari Saudi Airlines. Saya saya landing di Jeddah. Tapi Jeddah ke Madinah dulu. Kan kita ziarah dulu. 5 hari kat Madinah, barulah naik bas menuju ke Mekah. Habis urusan Mekah, naik bas pula 2 jam daripada Mekah menuju ke airport Jeddah balik. Terbang dari Jeddah balik ke Kuala Lumpur. Ada Kul Jet Kul, dia pergi ke Mekah dulu. Landing Jeddah, pergi Mekah dulu. Umrah dulu. Lepas habis umrah, ziarah Mekah, ziarah Madinah. Daripada Madinah pergi ke airport Jeddah balik. Kan? 5 jam lagi ataupun 6 jam lagi daripada Madinah ke airport Jeddah. Jadi ini semua kepelbagaian masuk mana dulu apa semua ni. Madinah ke Mekah dulu, tanya Andalusia lah kan, ataupun package yang tuan ambil. Ya, wallahualam. Okey, baik, seterusnya. Seterusnya. Daripada Liana Nanang. Kalau dari Malaysia memang uzur, macam mana Ustaz? Perlu niat di kapal terbang juga ke? Okey, baik.
Bagi wanita yang dah memang uzur tapi akan masuk Mekah dahulu, wajib juga niat. Wajib niat. Ya. Niat apa? Niat bersyarat tadilah. Kan? Sahaja aku melakukan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak ketika sampai Mekah tu, maka aku akan bertahlul. Kita dah memang uzur pun. Tapi mana tahu sampai Mekah kering, kan dah tak uzur, boleh buat umrah. Kan kalau dia berhenti apa semua. Jadi niat kena niat juga. Tak boleh kata saya uzur Ustaz, tak niat pun, tak boleh. Sebab masuk Mekah mesti niat ihram umrah. Maka kalau tak niat ihram umrah, masuk saja tak boleh, kena dam seekor kambing. Ya, haram hukumnya masuk Mekah saja. Dia mesti ada sebab, kan kerja ke, atas sebab umrah ke, haji ke gitu. Maka wanita yang uzur niat juga niat ihram syarat. Bila sampai Mekah kalau uzur lagi, maka dia boleh buka tudung, gunting dan keluar daripada ihram dia. Ya, wallahu a'lam. Seterusnya daripada Suhaili Jahhero. Ustaz, kalau ambil pil tahan keluar haid boleh ke? Sebab baca pengalaman orang ambil pil tu. Kan? Saya amat tidak menyarankan jemaah ambil pil penahan haid. Jangan ambil. Jangan ambil. Okey lah. Apa pasal jangan ambil? Kan? Orang tanya juga. Apa pasal Ustaz? Okey, yang pertama. Yang pertama, pil penahan haid mesti ada 3 kategori ya. Satu, mesti dapatkan nasihat doktor. Tak boleh main beli farmasi, main telan saja. Tak boleh. Ya. Yang kedua, kan? Yang kedua, mesti pil tersebut tidak memudaratkan. Ya. Yang ketiga, mesti makan 2 bulan sebelum terbang. Kan? Jadi 3 benda ni mesti ada. Ya. Jadi tidak digalakkan. Tu ah. Ni nota dibagi dia. Tidak digalakkan memandangkan semua perkara wajib rukun dalam ibadah umrah boleh lakukan melainkan tawaf. Bermakna kalau dalam bab umrah, ni bab haji ni, dalam bab umrah, bila uzur, maka keluar ihram ajalah. Keluar ihram. Keluar daripada ihram. Tak payah tunggu lama-lama. Kalau kita ambil pil penahan haid, yang pertama sekali mesti dapatkan nasihat doktor. Doktor izinkan baru boleh. Ada orang ni ambil lambat-lambat pil, macam-macam jenis pil ada, Loet lah, Jasmine lah, apa semua ni. Bukan lagi bagus uzur dia, lagi teruk uzur dia, lagi kecamuk uzur dia kan. Maka ambil pil penahan haid ini amat tidak digalakkan. Tapi kalau nasihat doktor boleh lah ambil kan, ikut nasihat doktor. Mesti wajib ambil nasihat doktor. Yang kedua, mesti pil tadi itu tidak memudaratkan. Kan ada jemaah kita sebelum ni ambil penahan haid lalas ICU tuan-tuan, ICU nasib baik tak mati. Kan? Sebab darah keluar lambat-lambat, rupanya dia ni darah cair lah apa semua. Kan jadi satu kerja pula. Lalas umrah tak dapat 7 hari, umrah ada, duduk dalam hospital aja kan. Yang ketiga, mesti makan 2 bulan sebelum ya. Maka kalau saya lah, tanya saya, kita tak sarankan ambil penahan haid. Tawakkal Allah kan, minum air zam-zam dan niat, ya Allah, kalau aku uzur ni, kita tengah uzur kan, masuk Mekah dulu, kita pakai niat syarat, sampai Mekah kita pun keluar ihram. Kita minum air zam-zam, kita doa, ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk dapat melakukan ibadah umrah walaupun sekali, ya Allah. Kan, doa. Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, dia akan izinkan mana-mana hamba yang dia berikan keizinan, dia rasa layak untuk buat umrah, untuk datang ke Baitullah. Ada jemaah betul, sampai ke Mekah, tiba-tiba uzur manjang, tak boleh nak ni. Adalah sebab mungkin kan, di mana-mana apa semua, wallahu alam. Tapi itulah caranya. Dan kita kalau tawakal pakai pil ni, 3 syarat tadi mesti diutamakan. Okay? Kalau memudahkan kita, jangan ambil lah, jangan ambil. Jangan ikut orang. Orang ambil, kita pun ambil. Jangan. Kita mesti dapatkan nasihat doktor, tak memudahkan, dan juga mesti makan 2 bulan sebelum terbang setidak-tidaknya. Seterusnya. Daripada Safinah Ali, Ustaz, akak bawa mak yang berkerusi roda. Bagaimana dengan kemudahan di airport untuk mereka? Kerusi roda bagi jemaah-jemaah yang memakai wheelchair, ya, amat-amat kita galakkan dan kita sarankan bawa wheelchair sendiri, ya. Jangan harap wheelchair airport, jangan harap wheelchair wakaf yang ada dekat hotel tak ada ke tak tidak. Wheelchair wakaf tu ada Mekah Madinah, tapi kadang-kadang habis, orang guna, duk ambil lah. Satu wheelchair pun tak ada. Barulah kita nak beli, penat-penat nak beli apa semua, tak payah. Jadi beli siap-siap di Malaysia. Kalau mak kata wheelchair, tolak siap mak ke KLIA.
KLIA nanti tagging kita punya wheelchair boleh naik dalam kapal terbang. Sampai airport kita tolak mak kita dekat airport. Kemudian kalau di airport Jeddah tak ada wheelchair yang nak tolak, nanti ada petugas kita kat sana, ada petugas airport Jeddah yang akan tolak. Dan tuan-tuan boleh ambil wheelchair tuan-tuan dekat bahagian convoyer keluar beg bagasi, bukan? Beg bagasi untuk beg bagasi. Dia satu lagi tempat keluar yang overload punya barang. Kotak ke, stroller baby, contoh gitulah contohnya kan. Dia ada satu tempat bahagian exit bag ke apa benda tak, apa saya tak ingat. Bermakna kalau benda-benda besar gitu macam wheelchair apa semua keluar kat situ. Nanti ambil wheelchair tu bawa naik bas apa semua. Kan Mekah Madinah pakailah wheelchair kita sendiri. Bila besok nak balik Malaysia tak nak guna wheelchair tu dah, kan letak aje kat hotel, wakafkan, habis cerita. Tuan-tuan boleh balik ke Malaysia, ya. Tapi kalau macam mak keadaan mak memang memakai betul kursi roda ni, beli pakai KLIA ke Jeddah ke Madinah, Mekah apa semua, sampailah balik Malaysia pakai wheelchair sendiri. Itu lebih memudahkan, ya. InsyaAllah. Wallahu alam. Seterusnya. Muhammad Izzuddin Nur Ali. Ustaz, sekiranya orang perempuan dah niat bersyarat dan telah keluar dari ihramnya, okey, adakah dia telah dikira mendapat pahala umrah itu? Atau dia perlu niat semula dan lakukan umrah baru dikira dia mendapat pahala umrah itu? Okey, baik. Pahala umrah ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia yang akan tengok niat kita. Isi hati kita, niat kita Allah Taala lah. Andai kata ni kita dah ada niat ni, kita dah ada niat dan kita dah ada usaha untuk pergi ke Makkah nak buat umrah, dah. Tiba-tiba 7 hari memang tak ada can, memang uzur panjang. Bermakna insya-Allah pahala umrah itu memang kita dapat dah. Sebab apa? Sebab kita datang ni, Allah, aku dah berbelanja, keluar belanja duit apa semua ni, memang kita dah sampai dah Mekah apa semua. Cuma mungkin tiada keizinan untuk buat umrah apa semua, maka bukan rezeki kita lah untuk buat umrah kali ni. Insya-Allah pahala umrah tuan-tuan itu dapatlah umrah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Niat itu menentukan segalanya. Cuma kita jaga emosi, jaga perasaan, kan, jangan tension, jangan kita keluh kesah, nanti lagi banyak darah keluar. Jadi kita ni tenang aja. InsyaAllah bila kita bertenang, nanti bila sampai masanya tiba-tiba Allah berhentikan uzur, oh dapat fatrah nakak, boleh buat umrah apa semua kan, gitu. Jadi jangan kita tension. Bila tension, orang perempuan ni tension emosi selalu, kan? Dia keluar lagi banyak. Lah, elok nak berhenti, tak jadi berhenti. Terus keluar medang. Oleh demikian, jangan tension lah. Allah Alam. Seterusnya. Daripada Umi tadi, okey, tadi Ustaz bagi tahu yang Daimul Hadas itu solat biasa. Boleh ambil wuduk dengan spray, tak payah tukar pampers. Bagaimana pula bagi tawaf Daimul Hadas batal wuduk sebab kentut? Adakah perlu tukar pampers dulu atau boleh terus ambil wuduk dengan spray saja tanpa ketandas? Tak payah tukar. Kan bagi mereka yang umrah sekalipun, pampers tak perlu tukar. Sebab apa? Sebab ini darurat. Kalau tuan-tuan kentut, nak tukar pampers balik hotel, nak masuk balik macam mana? Permit tak ada tuan-tuan, kan? Permit nak masuk apa semua ni semua melalui permit handphone ni. So pampers tak payah ganti. Wuduk je baru, kan? Lepas tu masuk balik tawaf, pusing satu balik. 1 2 3 4 5 6 7. Lepas tu pergi sa'i. Ya, jadi tak perlu balik ke hotel untuk mengganti pampers apa semua. Ya, Allah Alam. Seterusnya. Muhammad Khair bin Latif, Assalamualaikum. Tadi Ustaz beritahu di Mekah boleh buat solat sunat tidak kira waktu, betul? Adakah selepas solat asar juga boleh solat? Boleh, kan? Untuk Mekah sahaja, tiada waktu pengharaman solat sunat. Lepas subuh, lepas asar, lepas bila pun, rembang tengah hari, kan? Boleh berlaku. Boleh buat solat sunat pada bila-bila masa, dan itulah kelebihan tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Madinah tak boleh. Madinah sama macam Malaysia. Ada waktu pengharaman solat lepas subuh, tak boleh solat sunat. Yang tak boleh solat sunat tu mana kata macam kita di Malaysia lah. Tak boleh solat sunat yang tanpa sebab. Kalau ada sebab tak apa. Contohnya tahiyatul masjid, solat sunat, solat qada, solat gerhana matahari bulan, solat jenazah, itu boleh. Kan waktu pengharaman. Tapi kalau solat hajat tak boleh.
Taubat tak boleh waktu pengharaman. Tapi Mekah sahaja boleh berlaku. Kan boleh berlaku bila-bila masa. Lepas subuh, lepas asar, boleh. Wallahu a'lam. Seterusnya. Daripada indahnya bahasa. Oh. Waalaikumsalam. Saya nak tahu suhu di Madinah dan Mekah pada 10 hingga 22 Februari. Okey, saya tak tahan jika terlalu sejuk. Okey, terima kasih Haji Talib. Yang pertama pasal suhu ni, saya pun nak tengok lagi ni. Kan, kita ni, kejap, saya tolong semakkan. Kan. Tuan-tuan boleh semak di AccuWeather.com. Okay, terima kasih. Kita punya admin. Apa suhunya? Mekah, Madinah. Tak apa nampak lah. Saya pakai handphone ni kecil. Madinah. Februari tak? Februari. Berapa tu? Gamaknya sejuk lagi kot kan. 26 Celsius. Ya. 26 Celsius ni dekat Madinah, Mekah. Kalau Mekah biasa panas tuan-tuan. Mekah ni bulan 1 ni sejuk. Sejuk. Madinah sejuk. 17 Celsius, 16 Celsius subuh kan. Subuh kadang-kadang dekat 11-12 Celsius pun ada. Kena pula angin menusuk ke tulang kalbu kan. Di Madinah masih sejuk lagi lah kan. Mekah 32, 33 panas kan. 32, 33 kurang lebih Malaysia tuan kan. Jadi Mekah panas. Madinah tadi sejuk sikit lah kan. Mungkin 20, 21, 22. Jadi oleh demikian bawa jugalah sweater kan gitu untuk dipakai di Madinah. Mekah tak ada. Subuh-subuh panas. Hangat pijar kan. Tambah pula bulan 2, 3 ke 4 dia dah naik lagi bulan tu, lagi panas lah. Ya. Jadi Madinah sajalah bawa sweater. Mekah tak perlu pakai sweater lah. Dia memang normal pergi suhu macam Malaysia. Seterusnya daripada Arisa Nordin. Assalamualaikum. Setiap kali kita buat umrah sunat, contohnya dapat buat 4 kali umrah, 4 kalilah juga kita niat di Tanah M. Betul. Kan? Kalau sekiranya kita nak buat umrah, setiap kali umrah, 5 rukun mesti diikuti. Apa tadi yang pertama? Niat ihram umrah. Bermakna tuan-tuan wajib ambil taksi pergi Tanah M. Tanah M tu paling dekat lah tu. 10 km aja. Pergi balik, ambil taksi. Pergi Tanah M, balik kurang lebih RM50. 40, kalau pada tawaf 40 rial. Kalau tidak 50 rial. Lah atas 50 tu bohong tu. Banyak taksi ke belakang ambil yang lain kan. Dia ambil taksi daripada hotel pergi Tanah M. Kita niat Tanah M, patah balik ke masjid, Masjidil Haram, turun baru bayar 40 ke 50 tadi tu. Setiap kali umrah, setiap kali jugalah pergi ke sepadan tanah halal untuk berniat. Maka sepadan tanah halal yang paling hampir dengan kota Mekah adalah Tanah M, 10 km aja. Ya. Maka setiap kali itulah nak kena niat ihram. Mohon permit, dapat permit, katalah permit pukul 12 tengah hari. 9-10 pagi tu dah pergi dah Tanah M. Pergi awal sikit lah kan. Sebab kadang-kadang walaupun permit pukul 12, tapi tonton tunjuk aja kat polis masuk tu pukul 9 pagi. Dia marah dia bagi masuk. Sila kan. Sila dah. Dia kata yalah kan. Bermakna permit tak tepat-tepat permit waktu tu permit baru masuk. Kadang-kadang dia bagi awal sejam, bagi awal setengah jam. Maka bila dah dapat approval permit, bermakna pergi Tanah M 2 jam awal. Pergi Tanah M untuk berniat ihram di sana. Pakailah set-set ihram dekat hotel. Pakai siap, wuduk siap ke apa semua. Pergi Tanah M, tak payah turun. Lalu keluar je. Lalu keluar taksi tu, lalu Tanah Halal, U-turn aja. Bila Tanah Halal tu, niat turun ihram. Saja aku melakukan ibadah umrah dan aku berihram dengannya, kalau tak dia pun U-turn balik masuk Tanah Haram. Masuk Tanah Haram, terus saja bawah kolongan, bawah terowongan Masjidil Haram. Naik naik eskalator, terus saja dekat dataran putih luar Masjidil Haram. Pergi ke pintu belah kanan King Abdul Aziz ataupun pintu King Fahad Gate, pintu 79 boleh juga masuk umrah. Tunjuk permit tadi tu boleh masuk dah kan, beres gitu. Jadi 4 kali umrah ke 5 kali umrah ke memang kena pergi Tanah Halal ya untuk berniat ihram umrah. Allah alam. Seterusnya daripada S Noraini Books. Assalamualaikum. Difahamkan dari penerangan Ustaz yang sebelum ini, bagi jemaah perempuan yang memakai baju yang berseluar dilarang untuk masuk ke medan tawaf oleh pegawai yang berjaga.
Mohon pencerahan tentang pakaian yang ditetapkan ini. Pengalaman saya dengan para jemaah, orang perempuan boleh pakai seluar, tak ada masalah. Tapi seluar yang pastikan labuh, dia gelebih-gelebih labuh lah. Dan baju mesti jubah yang baju itulah, baju yang pakai seluar tu, dia mesti bawah daripada separuh betih. Betih peha. Betih. Kalau peha dia atas lutut. Dia mesti bawah lutut. Dia mesti bawah lutut dan separuh betih. Lepas aja, tak ada masalah. Jemaah saya okey aja masuk. Kan? Yang tak boleh, ada jemaah dia pakai t-shirt. Dan t-shirt itu separah dengan lutut. Tak boleh. Ya, tak boleh. Dilarang. Kan? Nasib baik jemaah saya tu dia bawa juga telekung di sarung jadi lebih lagi kan. Jadi ada jemaah dia pakai telekung tapi baju t-shirt yang t-shirt separah lutut. Lepas tu pakai seluar walaupun labuh dia tak bagi. Kan? Kalau tengok polis-polis Arab perempuan sana pun pakai juga seluar, pakai. Tapi kalau tengok pakaian dia orang, dia punya baju yang dia pakai seluar tu, baju tu sendiri bawah lagi daripada betih, bermakna nak dekat kulali sikit dah. Kan? Bermakna itu dibenarkan. Polis tu pun boleh, bermakna kita pun boleh, cuma kena labuh sikit baju. Kan? Jadi seluar boleh pakai. Tapi yang sebaiknya memang pakai telekung kain gitulah kan. Itu yang sebaiknya. Tak jadi isu. Memang boleh masuk ke dalam Masjidil Haram tanpa ada dakwa-dakwi lagi. Ya, Allah Alam. Seterusnya. Daripada Aslina A.B. Rahman, tempat wuduk wanita area Kaabah ada ke Ustaz? Tempat wuduk bagi wanita dalam Masjidil Haram tak ada. Kan, tak ada. Ambil wuduk mesti di luar. Kalau di luar tu, Menara Jam, Hotel Safwa, belah kanan ni kan, Menara Jam. Ni Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ni Menara Jam, ini Safwa. Safwa, depan Safwa ada nombor 3. Itu tanda kaki. Belah tepi Menara Jam sini bersebelahan dengan Mekah Tower. Mekah Tower yang gitu tu. Dulunya Hilton. Sekarang ni Mekah Tower. Ada Menara Jam. Bawah tu dia ada, depan tu dia ada nombor 4. Tandas nombor 4 itu adalah untuk wanita. Pergi situ. Sebelum nak mula tawaf, pastikan kita dah ambil wuduk siap-siap dalam bilik hotel. Kenapa ada jemaah yang kita dah pesan, tapi dia tak ambil wuduk lagi, Ustaz? Kita dah masuk ni, semua dah ada. Pegawai muassasah dah ada, permit dah ada, nak masuk dah, Ustaz. Belum ambil wuduk lagi, mak dah tu. Kan belum lagi. Kan, nasib baik ke jemaah saya. Orang lain tak apa. Kan, 3-4 orang pergi. Wah, siapa tak ambil wuduk lagi kan. Nak tunggu dia je 20 minit tuan-tuan. Yelah, ramai kan orang satu bilik air apa semua. Tambah perempuan, itu nak buka, ini nak buka, apa semua nak pakai balik. Jadi renyah cerita. Oleh demikian, ingat betul-betul sebelum pergi ke medan tawaf nak turun bawah tu, wuduk mesti settle. Kan? Wuduk mesti settle, mesti siap wuduk dan botol ais spray standby dalam beg sling. Saya kata kat jemaah, wuduk je lah pakai botol spray. Tak bawa Ustaz. Allah tak bawa. Jadi kan tak boleh kata apa tuan-tuan. Ambil je lah wuduk je. Silakan. Saya beritahu hamba muassasah tu. Muassasah giling kepala je. Kan? Itu je lah. Oleh demikian, ambil wuduk siap-siap dalam bilik. Kan? Jadi tak adalah orang lain menunggu kita. Tadi kita sementara kita tadi tu duduk menunggu-nunggu orang jemaah apa semua. Dah kata dah, siapa tak ambil wuduk lagi? Sonyap aja kan. Tiba-tiba baru nak masuk dah. Ada pula tak ambil wuduk lagi kan. Ya. Jadi begitulah keadaannya. Maka ambil wuduk siap-siap. Ya. Seterusnya. Daripada Aziz Kasih. Assalamualaikum Ustaz. Jika tak ada vaksin, boleh pergi umrah kah? Sebab saya banyak alergik. Jadi doktor ada saran ini untuk tidak ambil vaksin. Setakat ilmu saya lah pada hari ini, tidak ada vaksin, tidak dibenarkan pergi umrah. Walaupun atas apa alasan saya ada jantungan ke, saya ada sakit itulah apa semua, Saudi sendiri dah wajibkan mesti ada 3 dos sekarang tuan-tuan. Bukan 2 dos. Siapa yang ambil AZ dulu Sinovac 2 dos, wajib ada 1 Pfizer. Itu dulu. Sekarang ini masih lagi berkekalan. Dan tambahan pula bagi yang ambil Pfizer 2 dos ataupun AZ 2 dos, mesti ada dos penggalak. 3 dos wajib berbuka puasa 1 hari bulan 2 hari ini berbuka puasa. Oleh demikian boleh walk in mana-mana PPB untuk ambil dos penggalak ini.
Siapa yang nak ambil exact, macam saya dapat dos pertama exact, 2 exact. Siapa nak dos ketiga pun exact, boleh ambil dekat PPV Bangi. PPV Bangi. PPV Convention, BBC kan, Bangi Convention Center, BCC, BCC, Bangi Convention Center. Itu ada PPV sekarang ni. Dia bagi exact punya dos penggalak. Bagi ambil lah, kan ambil. Tapi yang tak ambil vaksin, setakat yang saya tahulah, tidak dibenarkan umrah, kan. Itu Ustaz, ada berita kata orang tu dapat lepas pergi vaksin apa semua. Lepas tanpa vaksin, tak ada ilmu lah berkaitan dengan tu. Jadi tuan-tuan, saya tak nak cerita benda yang menyalahi SOP. Nak pergi umrah, wajib ada 3 dos. Habis cerita. Ya, wallahualam. Seterusnya. Nuraini Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Warna jubah yang disunatkan waktu umrah, adakah warna putih? Putih ni menandakan suci lagi murni. Ya. Maka orang lelaki memang 2 helai kain ihram putih. Nak pakai warna-warni pun boleh. Tetapi pelik lah kau tengok. Ni apa hal ni kan. Dia seorang warni kan. Pakai bendera Malaysia punya kat ihram atas bawah. Kan? Boleh tak? Boleh pakai. Yang kain lepas punya kan. Tak bersambung. Tak gantung lepas yang kain. Boleh pakai. Tapi kau seorang-seorang nak pakai gitu. Warna putih. Kan? Jadi perempuan pun sama. Pakai putih. Kan? Pakai putih ini lelaki memang sunat lah. Sunat bagi wanita pun disunatkan memakai pakaian putih, menandakan suci lagi murni. Kalau dalam penerbangan on the way daripada Madinah nak ke Mekah, pakai hitam tak apa. Sebab takut kotor kan, makan apa semua. Tapi kalau nak mula tawaf, pakai putih. Ia lebih bersih. Lebih menunjukkan kita ini bersih kan, untuk menuju berlakukan tawaf, sa'i dan sebagainya. Ya, Allah Alam. Seterusnya. Daripada Safarini Sulaiman. Ustaz, kalau kita nak buat tawaf, beg kasut kita nak letak mana? Tidak boleh letak di mana-mana. Tuan-tuan kena bawa dalam uncang. Itu uncang slipper. Nanti Andalusia akan bagi satu beg goodies dekat KLIA. Yang mana dalam beg uncang yang boleh letak slipper tu juga, beg uncang tu ada goodies makanan sikit dengan ada Yasin. Kan makanan tu tuan-tuan boleh makan lah dalam kapal terbang ke, ataupun sebelum kapal terbang kalau lapar boleh makan. Itu buku Yasin. Buku Yasin tu kalau untuk tuan-tuan naik kapal terbang, bergegor yang kapal terbang tu, buka Yasin. Kan, bukan Yasin cepat kan, boleh baca apa semua kan. Kan, ataupun buku Yasin tu boleh bawa baca Yasin nanti dekat Makkah ataupun Madinah. Itu beg uncang, jangan buang kan, dah habis guna itu beg uncang, boleh letak kita punya slipper dalam tu. Ya. Tapi Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram lah, dia ada plastik yang diberikan juga. So ambil plastik, masukkan slipper, masuk dalam beg uncang, bawa kan, bawa sekali bertawaf. Ya. Dan pastikan kita punya slipper tidak bernajis. Maksud najis itu ialah najis secara aini. Nampak najis tu. Nampak najis kena basuh suci. Sebab kita tak nak bila bertawaf sambil menanggung najis, tak sah kita bertawaf. Kalau setakat slipper kita debu-debu aja apa semua, kita iktibarkan suci lah. Sebab tidak nampak najis secara mutlak. Tapi kalau nampak tai, burung merpati, seketoi gitu, kena suci. Kena cuci bersih apa semua, baru boleh dibawa masuk dalam uncang dan dibawa masuk bertawaf sekali. Ya, Allah Allah. Seterusnya. Daripada Nara Harun. Boleh saya tahu tempat imam ustaz di bagaimana? Okey, baik. Orang pun pelik juga kan. Mana saya tengok imam tak ada pun dekat Kaabah tu. Imam tak ada dekat Kaabah. Imam di mana? Kalau tuan perasan, tawaf, pada tawaf tu, kan, dia ada pusingan bila semayang tu, ada satu part tu dia terbuka gitu. Kan, dia terbuka gitu. Tak bersambung di medan tawaf. Kenapa? Inilah tempat imam. Sebab imam dia semayang, dia kena direct nampak Kaabah. Tak ada nampak orang-orang. Maka orang kena belah sini. Maka yang lain semua belah pusingan. Di mana tempat imam? Dekat masuk melalui pintu bab Ismail. Kan? Ataupun bab jenazah. Pintu Ismail ataupun pintu jenazah. Kan? Itu dekat bahagian kalau tuan-tuan keluar. Ni ada gambar ni. Tu, nampak yang lapang tu. Yang lapang tu, yang tak ada jemaah tu, itulah tempat imam. Belakang tepi je dalam Masjidil Haram tu, imam dekat belakang. Dekat belakang. Itulah tempat imam. Imam bila jadi imam, dia kena nampak Kaabah direct. Ini sebenarnya undang-undang baru je. Dulu tak ada gini. Dulu boleh aja ni. Tapi dah imam nak tengok Kaabah. Maka polis pun tolong jagalah kan. Jadi tempat yang lapang itu adalah bagi nampak imam. Jadi
Bila lapang, imam dekat dalam Masjidil Haram. Di mana bahagiannya kalau tuan-tuan nak sembahyang belakang imam ke, saya tak pasti boleh masuk ke tidak sebab kita pun tak pernah cuba kan. Sebab kawalan polis banyak. Boleh masuk, cuba melalui pintu Bab Ismail. Bab Ismail, ni depan tuan-tuan ni, tuan-tuan menghadap Masjidil Haram. Ini adalah pintu nombor 1, King Fahad Gate. Bawah itu adalah pintu ajiat untuk masuk ke medan tawaf bagi jemaah. Tidak ada permit apa semua. Sebelah kanan itu, Bab Ismail. Dia betul-betul daripada istana Jabal Abi Qubais tu, imam keluar pada pintu situ, terus masuk Bab Ismail, terus Masjidil Haram, terus masuk bawah. Itu tempat imam. Itu setentang dengan rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Kan? Rukun Yamani ke Hajarul Aswad, imam biasanya dekat dinding itulah. Kan? Imam duduk dekat dinding rukun Yamani menuju ke Hajarul Aswad itu tadi, dinding tu. Ya, okey, baik. Seterusnya, daripada Lela. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah 28 hari bulan 2 saya nak pergi umrah dengan anak saya. Baik, tapi dia baru ambil dos ke berapa? 1 untuk ambil booster. Kena 6 bulan selepas dos yang kedua. Habis macam mana tu Ustaz? Kan? Ni saya lah kan, tak tahu orang lain. Saya ambil dos kedua hari tu pada bulan 11. Katanya perlu 6 bulan. Tapi saya dapat je dos semalam, 5 hari lepas. Saya dapat juga dos kan. Bagi saya tak ada apa masalah kot kan. Yang mana muda-muda ni, sihat-sihat ni tak ada masalah. Saya pun ambil jugalah. Ada dah keperluan nak pergi kena ada 3 dos. Nak macam mana? Tak nak tunggu 6 bulan kan. Kita nak pergi 6 bulan. Ni mana kata tuan-tuan kena pergi musim baru lah, 1444 Hijrah nanti. Ini sampai ke Ramadan, habis Ramadan, Syawal, dah habis dah umrah. Lepas tu musim haji. Jadi bagi saya tak payah ikut tu sangat. Nanti ada orang quote kata saya pula nanti. Maksudnya ambil je lah kan, ambil je. Mohon dekat Mas Sejahtera untuk booster. Dapat, tolong ambil. Saya ditawarkan lagi kan, kata kita mohon tak ditawarkan terus untuk dapat third booster, ambil je lah. Padahal kata 6 bulan. Dapat je kurang 2 bulan lebih. Dapat terus 23 kan. Okey lah, ambil jugalah. Dan memang keperluan kan, kita pun memang nak kan booster ni untuk boleh bawa jemaah 992 ni, ambil jugalah. Kan gitu cerita dia. Kan. Jadi kalau nak pergi umrah tu ada alasan yang kukuh lah. Pergi ke PPB, saya nak cabang umrah ni kan 28/2. Jadi wajib ada third booster. So boleh tak saya ambil dos kurang daripada 6 bulan? Kalau doktor tu ambil lah. Kan gitulah. Tapi nak kena ambil segera lah tuan-tuan kan. Sebab dia booster ni kalau cucuk kan untuk dia bagi dia imun, bagi kuat tu, dia mesti ambil 2-3 minggu lepas tu kan. Itu belum kira demam lagi apa semua kan. Ada orang tak tahan demam pula ambil booster. Tapi saya alhamdulillah 2 dos exact, ambil booster baru ni pun exact, tak demam, tak sakit, tak pening, tak ada apa. Alhamdulillah. Ya, okay, baik. Seterusnya. Nuraini Hamzah, Assalamualaikum. Macam mana nak install apps yang digunakan di Mekah itu? Saya lupa nama dia. Okey, nama dia adalah Tawakkalna dan juga Itmarna. Tu dia. Kan? Tawakkalna dengan Itmarna. Ini 2 install siap-siap dalam handphone, baik Apple App Store ataupun Google Play Store. Catat dia punya tu Tawakkalna dengan Itmarna. Download aja. Jangan digodek-godek kan, sebab nak aktifkan dia mesti pakai SIM card Saudi sebab dia akan hantar TSC number. Yang ketiga, install juga VPN Proxy Master. Kan yang warna hijau ni install juga. Sebab dengan adanya VPN Proxy Master ni, tuan-tuan boleh buat panggilan call melalui WhatsApp call ataupun WhatsApp video call daripada Saudi ke Malaysia kan. Jadi 3 app lah kena download. Tawakkalna, Itmarna dengan VPN Proxy Master. Ni dah share 3 app ni. Nanti lepas habis ceramah ni boleh download ya. Download aja, jangan digodek-godek kan. Godek tu nanti bila dah beli SIM card di Saudi nanti Mutawif akan bantu untuk isi Tawakkalna, Itmarna, barulah kita boleh menggunakan Tawakkalna dengan Itmarna tersebut ya. Seterusnya. Azhar Mat Daud, Ustaz, selalunya dalam bilik hotel ada disikat Al-Quran ke atau kena bawa dari Malaysia? Pengalaman saya lah, baik Safwah ke, hotel ekonomi ke,
Ada hotel ekonomi, ada Quran. Ada juga tak ada. Safwah tak pernah ada pun. Nampak? Tak pernah ada pun. Hotel Madinah pun tak ada. Oleh demikian, bawalah Al-Quran sendiri. Kan Al-Quran yang biasa kita bawa, kita baca apa semua tu, Al-Quran pocket ke apa semua, bawa yang kita selalu guna lah. Kan? Janganlah kita bawa besar gitu kan, yang A4 saya. Ambil yang kecil sudahlah kan. Bawa yang kecil tu boleh baca. Melainkan kalau kita ni nak bawa juga yang besar, boleh bawa. Kan? Letak dalam bag hand carry. Kan? Jadi boleh bawa. Tak ada masalah. Ya? Ataupun nak beli Quran dekat Mekah Madinah pun ada juga Quran dijual tepi jalan apa semua. Di hotel-hotel bawah tu ada jual kedai Quran. Boleh juga beli di sana. Ya. Seterusnya. Aisyah Omar SAW, semasa sa'i, adakah lebih banyak pahala berjalan kaki berbanding naik skuter? Kan? Ya. Ini nak kata pahala ni pun benda kerja Tuhan ni. Saya pun tak faham. Tak pasti sama ada pahala banyak kalau bagi. Sebenarnya kalau kita ikutlah kan, ni kita ambil logik kan. Nabi SAW buat umrah berapa kali tuan-tuan? Nabi buat umrah sepanjang hayat bagi dia 4 kali. Nabi buat haji sekali. Sepanjang 4 kali umrah, Nabi jalan kaki. Tawaf sa'i, jalan kaki. Tawaf sa'i. Haji, Nabi naik unta. Bila bertawaf, bila bersa'i naik unta, naik kenderaan. Itu yang membolehkan kita naik skuter tu, merempit beramai-ramai kan. Kita naik skuter, takkan tak unta pula. Habis dah dia berak-berak. Diganti dengan skuter. Tekan, jalan, lepas break. Jadi kalau nak dibandingkan mana banyak lagi Nabi jalan kaki berbanding Nabi naik kenderaan. Maka kalau saya katakan saya boleh katakan jalan kaki lebih banyaklah pahala berbanding naik kenderaan. Gitu. Tapi tak salah nak naik kan, naiklah. Kita ada umrah berapa kali Andalusia kan, mungkin 2 kali Andalusia buat mohon permit melalui Husam. Umrah pertama sama ada datang daripada Malaysia ataupun bin Ali. Yang kedua mungkin umrah hari yang ketiga keempat nanti Andalusia akan mohon lagi permit untuk yang kedua, ataupun jemaah boleh juga mohon melalui tamanah individu ataupun tawakalna individu. Jadi kalau buat umrah 4-5 kali, ambil rasa lah 1 kali jalan kaki, 2 kali jalan kaki, umrah ketiga naik skuter, nak rasa kan, bila lagi ada pengalaman. Lepas tu naik yang keempat jalan kaki balik. Boleh gitu. Tak ada masalah. Tapi kalau kita katakan antara umrah dengan haji, Nabi banyak jalan kaki lagi berbanding naik kenderaan. Okey. Baik, saya boleh katakan jalan kaki itu lebih banyaklah pahala berbanding naik skuter. Kan? Yalah tuan-tuan, dibandingkan dengan jalan kaki, naik skuter, jalan kaki kan kita ni jalan kaki penat, lelahnya, penat tuan kan, jalan kaki apa semua ni. Siapa kata buat umrah tak penat? Penat. Jangan nak bohong tak penat. Kan? Penat juga, tapi penat lelah itulah yang akan memberikan tuan-tuan pahala yang banyak sebab penat. Berbanding skuter duduk aja. Yang bawa ada 2 seater kan, ada single seater, ada yang double seater. Yang duduk sebelah tu, nyadin betul duduk. Jangan nak membuta. Kalau terlolak, batal kita punya sa'i. Jadi oleh demikian, yang duduk sebelah tu baca-baca lah doa. Yang bawa dia bawa. Yang duduk sebelah tu baca. Ini nyadin aja kan. Santai je. Macam nak lolak aja. Al-Makdum lah sa'i kan ada rekon. Oleh demikian, ambil pengalaman. Tak salah dua-dua tu kan. Yang kaki boleh, ambil skuter pun boleh kan. Tapi pahala, Allah Ta'ala punya kerja. Kan? InsyaAllah. Wallahualam. Terusnya. Daripada Mas Jamalul Lail, Mas Muhammad, salam. Saya nak kepastian, pakai ihram di hotel, semasa turun dari hotel ke medan tawaf tu, dah tak pakai kasut ke? So, kalau letak kasut dalam uncang, di manakah nak letak uncang tu? Okey, baik. Dia gini, tuan-tuan pakai slipper daripada hotel, turun ke medan tawaf, ke luar, datangan tawaf luar, datangan Masjidil Haram luar tu, pakai slipper lagi. Bila nak masuk masjid, masuk pintu masjid saja, buka slipper, masuk uncang. Itu uncang, bawa sekali ketika mana tawaf dan juga sa'i. Itu sebab slipper nak kena suci daripada najis. Najis, saya kata tadi, mesti yang nampak. Kalau yang air ni yang nampak, kena basuh dulu. Kat luar itu, kena basuh, bersih, barulah pakai semula, masuk dalam Masjidil Haram, buka, masuk dalam uncang. Tapi kalau dia kelabu-kelabu aja, kita diiktibarkan dirinya adalah suci, buka dan terus masuk uncang. Masuk terus jalan, tawaf sa'i, bawa uncang slipper tu. Sebab kita masuk pintu lain, keluar pintu lain. Tak ada rak kasut. Kalau ada rak kasut pun ada 1-2 je. Lepas tu bersepah-sepah slipper apa semua. Ya, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Masuk untuk tawaf,
keluar nanti sa'i belah pintu Bukit Sofa sana. Maka bawa saja slipper ataupun bawa uncang slipper tadi tu, yang mana ada slipper dalamnya, bawa ketika mana tawaf dan juga sa'i bersama-sama. Ya, jangan letak di mana-mana. Ya, kalau Masjid Nabawi boleh. Masjid Nabawi banyak rak slipper kan. Masjid Nabawi tu banyak tiang, banyak rak slipper. Setiap rak tu ada nombor-nombor dia. Ingat nombor kat mana. Letak slipper situ, tuan pergi sembahyang. Balik, pergi balik rak tadi tu, ambil balik slipper. Tu boleh. Tapi kalau tawaf sa'i ni, masuk pintu lain, keluar pintu lain, maka bawalah slipper, bertawaf dan juga bersa'i sama. Ya. Baik, jadi jam telah menunjukkan 10.32 minit malam. Jadi terima kasih kepada semua para jemaah yang sudi bersama saya pada malam ini dalam rancangan Sempurnakah Umrahku. Mudah-mudahan sempurna lah. Kita doakan mudah-mudahan sempurna. Kepada yang bakal terbang pada 8 dan juga 9 Februari yang paling hampir ini, kita doakan agar telah mempermudahkan segala urusan tuan-tuan. Jaga kesihatan, jaga diri, jauhi tempat crowded, patuhi SOP, ambil booster, ambil insurans tambahan dan hantar dokumen segera sebab kita nak mohon tiket pun awal dah sekarang ni kan. Jadi hantar semua dokumen apa semua ni, settlekan bayaran apa semua dengan segeralah. Ya, akhir kalam daripada saya. Terima kasih pada semua yang sudi sama saya pada malam ini lagi sekali, dan insya-Allah kalau ada soalan boleh hubungi saya, boleh PM saya di 013 450 3230. Saya Ustaz Nasri mengundurkan diri. Aku lu kali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.